bahawa sumber pendapatan daripadanya adalah haram dan tiada mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah makanan yang disuapkan ke dalam tubuh menggunakan hasil perjudian sudah pasti akan dibakar di neraka kelak, wal iyadu billahi min dzalik. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah taala telah meriwayatkan sebuah hadis yang mana daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innahu la yakulu lahmun nabata min suhtin illa kana an-naru awladi." Maksudnya, sesungguhnya tidaklah daging yakni anggota badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram, kecuali semua itu lebih berhak dibakar di dalam api neraka. Sedang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah, biarpun keburukan daripada aktiviti perjudian itu sangat banyak, namun penawaran perkhidmatan judi terus juga berleluasa. Mutakhir ini aktiviti perjudian diperkenalkan dalam berbagai bentuk dan jenama seperti mesin slot, loteri, tikam, kasino ataupun talian. Pertaruhan sukan juga atas talian dan sebagainya. Justru penguatkuasaan undang-undang mestilah diperkasakan agar aktiviti tidak bermoral ini dapat dibenteras secara habis-habisan, khususnya di dalam rumah tangga kita. Amat membimbangkan sekiranya mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah mereka yang beragama Islam. Justru sikap yang suka mereka cipta pertaruhan dalam apa jua perkara, kerana ia adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai masyarakat muslim, sebagai orang yang mengaku dirinya sebagai seorang Islam, kita mestilah turut sama memainkan peranan dalam memastikan kawasan kediaman kita, khususnya kampung kita dan komuniti kita, bebas daripada aktiviti perjudian. Mimbar mengingatkan kepada sesiapa yang pernah terlibat dengan aktiviti perjudian, belum terlewat untuk segera kembali ke pangkal jalan. Usah memperjudikan nasib hidup dengan perkara yang dimurkai, yang dilaknat oleh Allah. Carilah sumber pendapatan yang Allah redha, yang Allah halalkan, biarpun hasilnya tidaklah lumayan, asalkan hidup kita dilimpahi keberkatan dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulakan langkah dengan niat yang bersungguh untuk berhenti berjudi. Lalu marilah kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah seperti kita bersolat, zikir, menghadiri ilmu dan bersedekah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikurniakan kekuatan untuk menjauhi aktiviti yang terlarang ini. Ambillah pengajaran bahawa berjudi lebih banyak menguratkan kehidupan daripada membawa kepada kesenangan. Ingatlah, berjudi bukan hanya mendorong seseorang untuk dibebani dengan masalah keuangan dan keberhutang yang serius. Bahkan judi juga mampu meruntuhkan kebahagiaan sesebuah institusi kekeluargaan akibat daripada pengabaian nafkah keluarga dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah pada hari ini ialah yang pertama, ingatlah, judi ialah permainan yang mengandungi pertaruhan
daripada pihak bertanding, di mana ia mengakibatkan kemenangan pada sebelah pihak, manakala pihak yang lain mengalami kerugian. Yang keduanya, ingatlah sebagai seorang Muslim, kita mestilah turut sama memainkan peranan di dalam memastikan kawasan kediaman dan komuniti kita ini bebas daripada aktiviti perjudian. Yang ketiganya, marilah kita jadi mata-mata pihak berkuasa dengan kita melaporkan segera sekiranya terdapat aktiviti perjudian yang dilakukan oleh individu ataupun kumpulan tertentu di kawasan tempat tinggal kita ini. Mengakhiri khutbah, marilah kita renungi akan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya arak, sesungguhnya judi, dan juga pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, yakni keji daripada perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.